Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kepada murid-murid, bertemu lagi kita pada minggu ini untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 2. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak kamu semua buka muka surat 8. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan kerajaan alam Melayu, iaitu subtopik 1.2 kewujudan kerajaan di alam Melayu. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak tunjuk pada kamu. Okey, kalau kamu tengok background slide ni, okey, ataupun background video ni, kalau kamu tengok apakah perbezaan masyarakat pada ketika itu berbanding sekarang. Berbanding masyarakat sekarang. Kalau kamu tengok apa perbezaan dia. Okey, salah satunya kalau kita tengok pada ketika itu mereka berperang menggunakan gajah. Okey, sebagai salah satu kita panggil kaedah pengangkutan lah dalam peperangan. Okey. Yang kedua, kalau kita tengok di hadapan sekali ada seorang lelaki yang tak pakai baju tu memegang panah. Okey, ini adalah semua senjata-senjata yang telah digunakan pada satu ketika dulu. Okey. Kalau kita tengok muka surat 8, okey, kewujudan kerajaan alam Melayu, kita tengok alam Melayu ni kalau kita tengok, kita dengar, kamu masih ingat pada minggu lepas berkenaan definisi kerajaan alam Melayu ni ada banyak lah. Okey, ada banyak setiap sarjana memberikan teori mereka masing-masing. Okey, ada lebih kurang 5 teori. Okey, dan semua teori itu merujuk kepada dari segi bahasa, okey, dari geografi, dari sudut budaya, okey, yang menentukan bahawa kawasan itu merupakan kawasan alam Melayu. So, dalam muka surat 8 ini, dia menunjukkan bahawa kerajaan alam Melayu ni ada 7 kerajaan. Okey, yang pertama adalah kerajaan Funan, yang kedua kerajaan Champa, yang ketiga kerajaan Sriwijaya, yang keempat Angkor, yang kelima kerajaan Majapahit, yang keenam adalah kerajaan Kedah Tua dan yang ketujuh adalah kerajaan Gangganegara. Okey, kerajaan Gangganegara ni terletak di Perak. Okey, terletak di Perak lah. Jadi kalau kamu tengok nama dia Gangganegara, pasal apa? Cikgu nama dia Gangganegara, pasal apa tak nama Perak? Sebab Gangganegara ni nama itu ada unsur-unsur agama Hindu lah. Okey. Okey, so kalau kita tengok dalam muka surat ni juga, dia menyatakan lokasi, masa dan juga pusat lah. Okey, pusat pemerintahan kerajaan tu. So kalau kita tengok, yang paling tua sekali adalah kerajaan Funan, yang mana wujudnya pada abad yang pertama. Okey, kemudian kerajaan Champa yang wujud pada abad yang kedua. Kemudian adalah kerajaan Kedah Tua. Okey, dan kerajaan Kedah Tua yang wujud pada abad yang kelima. Kemudian adalah kerajaan Gangganegara pada abad ke-6. Okey, kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Kerajaan Angkor pada abad ke-9 dan kerajaan Majapahit iaitu yang terakhir pada abad ke-13. Okey, so kalau kita tengok kerajaan Funan yang pertama, berpusat di Vienapura, diasaskan oleh seorang Brahmin bernama Kaundinya. Beliau berkahwin dengan Soma, pemerintah wanita di Sungai Mekong, dan membentuk kerajaan Funan. Kemasyhuran kerajaan Funan semasa diperintah oleh Fan Xinmen, beliau telah meluaskan empayar Funan ke Sungai Mekong hingga Teluk Chamran di sebelah timur. Kemudian beliau menguasai selatan Myanmar dan segenting Kra iaitu di Thailand. Kejayaan beliau menguasai wilayah ini membolehkan Funan menguasai jalan perdagangan utama antara timur dan barat. Kesannya, pada abad ketiga, Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. So, kalau kita tengok kerajaan Funan ni, dia segitu besar lah. Sampai ke Thailand. Yang mana kalau kita tengok,
Kerajaan Funan ni, dia dibentuk oleh seorang Brahmin, yang bernama Kaundinya. Dan dia telah memerintah, telah mentadbir sehinggalah ke selatan Thailand. Selatan Thailand yang bersempadan dengan Tanah Melayu. Waktu ketika itulah Tanah Melayu, sekarang ni semenanjung Malaysia. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Champa. Diasaskan oleh Chu Lien pada 192 Masihi. Pusat kerajaan ini terletak di Indrapura. Champa sering berhadapan dengan serangan daripada David. Chu Lien berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Jadi kalau kita tengok, zaman kemasyhuran Champa bermula di bawah pemerintahan Chi Bonga. Beliau berjaya mengatasi ancaman David dan meluaskan empayar Champa ke wilayah David hingga lembah Sungai Merah. Serangan Champa ke wilayah David berjaya membunuh Raja Tran Diutong, pemerintah David. Dan beliau telah mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369. Kemudian kerajaan Champa mula merosot selepas pemerintahnya Indravarnam meninggal dunia pada tahun 1441. David menggunakan peluang ini melancarkan serangan ke atas Champa dan akhirnya Champa ditawan oleh David pada 1471. Yang berikutnya adalah kerajaan Sriwijaya. Kalau kita tengok, diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada tahun 683 Masihi di Palembang. Palembang ni di mana? Di Sumatera lah, Sumatera Indonesia. Beliau memperkukuhkan kerajaan Sriwijaya dengan menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Taruma. Ini semua Indonesia lah, kawasan Indonesia. Jadi kemasyhuran kerajaan ini adalah pada abad yang ke-8, mereka telah berjaya menakluk Sumatera, Selatan Myanmar, Tanah Melayu dan Sri Negara. Begitu luas sekali. Mereka kerajaan Sriwijaya ni di Sumatera, tetapi pengaruhnya mereka telah berjaya menakluk Tanah Melayu, Thailand dan sampai ke Myanmar. Sriwijaya juga berjaya menguasai jalan laut antarabangsa iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Selain terkenal sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya juga menjadi pengajian agama Hindu. Serangan tentera Chola dari selatan India pada 1025 Masihi telah menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah. Yang berikutnya kerajaan Angkor yang berpusat di Hari Haralaya diasaskan oleh Vayavarnam II dari Chenla. Beliau telah menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong. So kamu boleh baca lah. Di bawah itu kemasyhuran dia. Kemasyhuran ni maksudnya macam mana sebuah kerajaan itu boleh menjadi terkenal ataupun menjadi hebat. Kemudian kita tengok kerajaan Majapahit. Diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada 1294. Kemudian Kedah Tua iaitu di semenanjung Malaysia yang kita duduk sekarang ni lah. Kemunculan kerajaan Kedah Tua bermula dengan pelibatan masyarakat Guar Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pendagang dari luar di Sungai Mas. Pada peringkat awal, pusat kerajaan ini adalah di Sungai Mas dan Pekalan Bujang. Kewujudan kerajaan Kedah Tua ini diperkukuhkan dengan catatan golongan agama dan pedagang dari China, India dan juga Arab Parsi. Sumber Cina menamakan kerajaan Kedah Tua sebagai Ciencha, manakala sumber dari India dan Arab masing-masing merujuk kerajaan Kedah Tua sebagai Kataha dan juga Kalabar. Jadi kemasyhuran tu kamu boleh baca lah. Banyak info sebenarnya di kemasyhuran ni. Cuma cikgu tak nak sebut dekat sini sebab dia akan menjadi begitu panjang. So cikgu tak nak kamu dengar panjang-panjang sangat lah cikgu merepek. Jadi benda tu kamu boleh baca berulang-ulang kali. Yang berikutnya adalah kerajaan Gangga Negara lah. Kerajaan yang terakhir yang kita sentuh dekat sini. Kalau kita tengok berdasarkan kajian arkeologi. Apa tu kajian arkeologi? Kajian yang kalau kita tengok, kajian untuk orang mencari bukti-bukti sejarah.
Okey, kerajaan Gangga Negara muncul pada abad ke-6. Walau bagaimanapun, kerajaan Gangga Negara berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad ke-5. Menurut sumber tradisi, pengasas kerajaan Gangga Negara ialah Raja Ganji Sarjuna. Terdapat pendapat lain mengatakan kerajaan Gangga Negara dibuka oleh Raja Khamir dari Kemboja. Dan pada peringkat awal, pusat kerajaan ini adalah di Pangkalan. So kalau kita tengok sedikitlah berkenaan kemasyhuran kerajaan Gangga Negara ni. Okey, kemasyhuran kerajaan Gangga Negara bermula pada abad ke-9. Sejak abad ke-5, kerajaan Gangga Negara sering dikunjungi oleh pendagang luar kerana kekayaan sumber bumi seperti emas dan biji timah. Kerajaan Gangga Negara juga berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan kerajaan Sriwijaya pada 850 Masihi. Kerajaan Gangga Negara mula lemah apabila diserang oleh tentera Chola dari India pada tahun 1025. Serangan ini telah memusnahkan pelabuhan Gangga Negara. So kalau kita tengok, pada awal baris kemasyhuran, dia sebut apa? Kemasyhuran kerajaan Gangga Negara bermula pada abad ke-9 sejak abad ke-5. Jadi abad ni berapa tahun sebenarnya? Okey, kalau dekad, penggunaan dekad merujuk kepada 10 tahun. Kalau kita sebut dalam buku ataupun siapa-siapa menyebut 2 dekad, maksudnya 20 tahun. Kalau 9 dekad, 90 tahun. Tapi bila sebut tentang abad, abad ini merujuk kepada 100 tahun. Okey, so abad ke-5, abad ke-6 tu merujuk satu abad adalah 100 tahun. So kalau macam sekarang ni 2021. Tahun 2021 ni abad ke berapa? Okey, 2021 adalah abad ke-21. Okey, abad ke-21. So kalau tahun 1999 itu adalah penghujung abad ke-20. Masuk saja tahun 2000, maka dia adalah abad ke-21. So kesimpulannya, kerajaan Funan campur Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara merupakan kerajaan yang masyhur sebenarnya. Kerajaan ini merupakan contoh kebijaksanaan kepimpinan masyarakat alam Melayu. Oleh sebab itu, kebijaksanaan dan kemasyhuran ini wajar menjadi contoh kepada kita untuk membina tamadun bangsa yang setanding dengan bangsa-bangsa yang lain yang berada di dunia. So kalau kita tengok, kita orang Melayu ni sebenarnya sangat hebat sebenarnya. Sangat hebat dari segi teknologi, dari segi pentadbiran, dari segi kuasa. Kalau kita tengok yang kamu belajar dalam bab ni, contohnya kerajaan Funan, campur Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah, Gangga Negara, ni semua adalah kerajaan yang sangat masyhur pada zaman itulah, pada zaman dia. Tu menunjukkan bahawa orang kita, orang Melayu ni mempunyai kepimpinan yang bagus, kebijaksanaan yang baik, yang cergas, pemikiran yang cergas. Dan benda ini sebenarnya ada dalam diri setiap daripada kita. Cuma kenapa kita tak jadi macam tu? Sebab kita malas. Maka kita kena ubah diri kita supaya menjadi lebih rajin. Akhirnya kita boleh membantu meningkatkan kekuatan bangsa kita. So kita tengok tugasan. Tugasan kamu adalah salin nota dalam buku nota muka surat 8 hingga 13. Salin soalan di bawah dan cari jawapan yang betul. Itu ada kawan kamu tanya, cikgu saya nak buat macam mana? Dia buat simple sangat. Cikgu nak bagi tahu, kamu buat peta minda, tapi peta minda tu buatlah macam nota. Janganlah buat peta minda tu simple sangat. Cikgu contohnya suruh buat daripada muka surat 8 hingga 13, kamu buat 6 perkataan je. Tak boleh lah. Kamu kena cari isi, kemudian kamu masukkan dalam peta minda. Kalau siapa yang tak reti buat peta minda, maka kamu salin A to Z. Cuma peta cikgu nak, gambar cikgu tak nak, itu saja. Peta mesti kena lukis, wajib kena lukis. Sama ada kamu tulis nota biasa ataupun kamu tulis, kamu buat dalam bentuk peta minda, peta tetap kena lukis. Kemudian salin soalan di bawah dan cari jawapan yang betul. Jadi cikgu nak kamu tengok dalam video ni, kamu tengok soalan ni, cikgu nak kamu salin lah.
Okey, kamu salin. Kemudian kamu cari jawapan yang betul. Okey, kamu garislah. Okey, kamu buat dia punya puzzle, dia punya susunan abjad tu betul, kamu garis untuk jawapan yang betul. Kalau tak mau garis pun tak apa, kamu boleh terus tulis jawapan saja. Okey, di tepi soalan kamu lah. So setakat ni saja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya dalam WhatsApp. Nanti cikgu akan cuba bantu setakat yang mampu. So setakat ni saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.